tempat lain saya habaq lah tuan-tuan. Apa yang berlaku kita lah, Nabi sebutlah. Nabi kata akan sampai 1 tahun umat aku dia tak boleh buat haji kerana satu wabak yang menimpa mereka. Dan begitulah tahun hadapan Nabi kata 2 tahun. Dan Nabi kata tahun yang akan datang mereka boleh mengerjakan haji dan umrah seperti mana biasa. Tapi Nabi bagi warning kat kita pada hujung hadis. Nabi kata apa? Ya'juj dan Ma'juj hampir keluar. Ya'juj dan Ma'juj hampir keluar, Nabi kata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pertama sekali, kepanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah dengan hidayah dan taufik daripada Allah. Allah menghimpunkan kita semua pada malam ini adalah dalam kehendak, bukan kehendak kita, tuan-tuan. Apabila berlaku takdir yang baik ke atas kita, maka ia berupa rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita hendaklah sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada golongan manusia yang Allah beri kepada dia ilmu, tetapi tidak diberikan kepada dia faham. Apabila tidak diberikan kepada ia faham, lalu tidak diberikan kepada ia kemudahan di dalam beramal. Apabila tidak diberikan kemudahan di dalam beramal, ketika itu tidak dikurniakan kepada dia rasa. Dalam ilmu tasawuf dipanggil zauq. Jika tidak dikurniakan kepada dia rasa, lalu tidak dikurniakan kepada dia halwah. Halwah ini manis. Begitulah keadaan seseorang salih, orang yang hendak berjalan kepada Allah. Jika dia himpunkan ilmu demi ilmu, maka ilmu ini tidak menjadi manfaat. Walaupun dia mempunyai segudang ilmu sekalipun, tetapi dia tidak pernah merasakan ilmu yang dia ada. Begitulah kerana ulama menyatakan ilmu ini macam makanan. Dia simpan makanan, simpan bergudang-gudang, tetapi dia tak pernah rasa makanan, maka makanan ini tidak jadi manfaat. Begitulah keadaan kita dengan ilmu ini. Maka apabila ilmu ini sekadar menjaga ilmu, maka ia seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, mathalul ladzina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Seumpama seekor keldai himar yang menanggung akan kitab-kitab, tapi dia sendiri pun tak tahu apa yang dia tanggung. Inilah apabila kita menyadari perkara ini, kita akan jadi satu ketakutan dalam jiwa kita. Kerana kita takut ilmu yang ada pada kita tidak menjadi syafaat, tetapi menjadi laknat. Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran hujjatun laka wa alaika. Al-Quran, ilmu ini menjadi hujjah, syafaat bagi kamu.
wa alaika, ataupun menjadi laknat, menjadi beban, menjadi satu pendakwaan besok di yaumul akhir. Kita berada di zaman mutakhirin, zaman yang hampir-hampir bumi ini hendak dimusnahkan oleh Allah. Sebelum bumi ini musnah, orang yang berada dalam bumi ini telah mula musnah. Akhlaknya musnah, akidahnya musnah, pegangannya musnah. Ketika mula orang yang berada di dalam muka bumi ini musnah, ketika itulah berlakunya akan qiyamatul kubra. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha ila akhir ayat. Jadi kita semua sebagai hamba Allah yang dikurniakan kepada kita ilmu, yang dikurniakan kepada kita akal, maka berhati-hatilah, berfikirlah. Qala musannif rahimahullah ta'ala, maka bahawasanya tiada dibukakannya muka surat 7. Bagimu jalan segala jalan orang yang muqarrab. Maka kata Ibn Atha'illah, tidak akan dibuka bagi orang yang, bagi kita ini akan jalan orang yang muqarrab, orang yang dekat dengan Allah, yang membawa kepada haqaiq tauhid, sebenar-benar akidah. Orang yang boleh duduk dalam pegangan yang betul, akidah yang betul adalah 2-3 hari ini saya bercakap tentang tamsil yang sama. Kita belajar sifat wujud Allah, tapi kita tak nak rasa ada Allah. Hatta dalam salat sendiri kita tak rasa ada Allah. Walhal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bagi tahu kita al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ini kita beribadah seolah-olah kita sedang melihat, kita diperlihatkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah akan kebesarannya. Ini yang dikatakan kita melihat akannya. Kita melihat akan kebesaran Allah, kita merasakan kebesaran Allah dengan kalimah-kalimah yang kita sebut dalam salat. Allah. Apa yang kita rasa pada ketika ini yang dikatakan kita belajar sifat wujud Allah, kita merasakan akan adanya Allah. Tetapi jika mana kita belajar sifat wujud Allah berkali-kali kali, sepanjang umur kita tak pernah rasakan, tak pernah rasa ada Allah, tak pernah rasa bersama Allah. Tapi bila duit kita ada dalam poket 10 ribu, 1,000 ringgit, kita selalu rasa bahawa duit ada bersama. Ketika duit ada di dalam poket kita 1,000 ringgit, kita nak pergi pasar raya, kita yakin. Kita nak pergi kedai, kita yakin. Kita nak pergi stesen minyak, kita yakin.
Sebab apa? Sebab kita pegang aku ada Dia. Kenapa kita telah belajar dengan guru-guru yang hebat? Allah bersifat wujud. Ada Allah. Tak ada masa, tak ada tempat. Semua masa ada. Tak kira tempat, ada Allah. Aynama kuntum fatamma wajhu. Di mana pun kamu berada, kamu akan dapat melihat rasa ada yang Allah. Jadi sekarang ini kita mentauhidkan Allah atau mentauhidkan makhluk. Kita tanya iman kita. Jangan tanya orang lain. Ketika duit kita mula kuat, kita rasa takut tentang Allah. Tetapi ketika Allah kurang di dalam akidah kita, iman kita tak nulis. Kita tak nak rasa apa-apa. Kita tak nak rasa sayang. Tidak pernah rasa takut. Adakah Allah mula mencabut iman di dalam hati-hati kita? Perasaan ini langsung ada. Kita mula bergantung dengan harta, bergantung dengan manusia, bergantung dengan selain daripada Allah. Walhal kita kata kita telah menafikan dan mengisbatkan. Di mana nafi kita, di mana isbat. Kita tak boleh tipu Allah, tuan-tuan. Kita tak boleh tipu Allah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Ubay duduk dalam majlis sama-sama dengan Nabi di masjid ini. Saya selalu ulang akan cerita. Semayang dengan Nabi, puasa dengan Nabi, tapi hatinya tak beriman dengan Allah dan Rasul. Yang ini bahawa kita rasa kita betul. Rupanya pada Allah kita ini dalam golongan musyrikun, dalam golongan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selain daripada. Maka orang yang muqarrabin ini, tuan-tuan, yang mana salib mereka, jalan mereka membawa kepada haqaiq tauhid dan yakin. Mereka ni bukan sekadar ilmu yakin, tetapi mereka telah sampai ke haqqul yakin. Pasal apa? Pasal zikir tidak jadi zikir, tetapi zikir menjadi aqidah. Zikir bukan hanya zikir, tetapi zikir mereka ini menjadi aqidah. Apabila zikir hanya jadi zikir, maka dia jadi faham. Kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka jadi zikir, tidak jadi aqidah. Maka dia boleh sampai kepada jalan syirik. Kita zikir la haula wa la quwwata illa billahil azim azim. Tak ada daya dan upaya dalam melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kejahatan, melainkan pertolongan dia. Maka zikir ini jadi akidah. Lalu kita berpegang, aku tak ada daya dan upaya melakukan kebaikan dan meninggal kejahatan illa melainkan dengan pertolongan Allah. Tapi kita rasa apa dia? Aku sihat, aku boleh buat baik. Aku kuat, aku boleh buat baik. Aku ada duit, aku boleh infak pada jalan Allah. Aku ada ilmu, aku boleh buat ni, buat ni. Rupanya Allah tunjuk kepada kita dengan kuat kita
kita nak angkat takbir 2 rakaat kita tak mampu. Dengan sehat kita nak sujud dengan Allah 2/3 malam, kita tak mampu tuan. Dengan bijak kita, pandai dah, kita nak bangun salat subuh pada waktunya, kita tak mampu. Sebab kita kata, sihat aku boleh buat baik, ilmu aku boleh buat baik, harta aku boleh buat baik. Selama mana kita bergantung sedemikian, selama itulah dalam keadaan kita sesat. Sebab apa saya kata sesat? Kita tak lupa, kita tak jumpa yang sebenarnya. Kita bergantung dengan harta, bila harta kita kurang, kita mula seriau, kita mula risau, kita mula gelisah. Tang mana aku nak cari duit ni, duit tengah kurang. Sebab kita bergantung dengan duit. Tang mana aku nak cari harta ni, harta aku kurang dah. Kita mula resah. Tatkala kita bergantung dengan makhluk, ketika makhluk ni lari daripada kita, habislah. Kita terlupa duit ni asal dia datang dari mana? Makhluk ni dari mana? Ketika kita mula memandang kepada makhluk dan terlupa kepada si Khalik, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jadi susah hati bila mereka ini mula hilang daripada kita. Tuan-tuan, Allah Ta'ala boleh hilang dari kita. Bila masa Allah tak ada dari kita. Kita tahu, tetapi kita tidak beramal dengannya. Kenapa saya kata kita tahu, tapi kita tak beramal dengannya? Ketika kita susah, baru kita dicari dia. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ketika kita sakit, doktor tak boleh tolong, orang tak boleh tolong, kita cari dia. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Besok dekat akhirat, Allah abang siap daripada lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana harta yang hang bergantung dalam dunia yang boleh tolong hang, buat mana? Mana orang yang selama ini hang bergantung, hang buat kerana dia, buat mai yang boleh tolong hang, buat mai, kata. Tuan-tuan, Nabi habaq wera apa yang akan berlaku di kehidupan yaumul mahsyar ini. Begini keadaan manusia jika dalam hidup kita bergantung sedemikian, tapi kita ketegang. Kita rasa kita lebih hebat daripada, kita rasa kita lebih berkuasa daripada Allah, kita lebih pandai daripada Allah. Besok kita selesai, tuan-tuan. Besok kita akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, kita bukan sekadar nak mengaji, tuan-tuan. Kita kena pi dah lah. Jangan himpun ilmu banyak sangat zaman lah ni. Ada sikit makan, ada sikit pakai. Tak ada masa dah, tuan-tuan. Tak ada masa. Apa yang kita lalui zaman ini, dia telah diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat lain saya habaq, tuan-tuan. Apa yang berlaku kita lah, Nabi sebutlah.
Nabi kata akan sampai 1 tahun umat aku dia tak boleh buat haji kerana satu wabak yang menimpa mereka. Dan begitulah tahun hadapannya. Nabi kata 2 tahun. Hadis ni hadis Muslim, tak silap. Dan Nabi kata tahun yang akan datang mereka boleh mengerjakan haji dan umrah seperti mana biasa. Tapi Nabi bagi warning kat kita pada hujung hadis. Nabi kata apa? Ya'juj dan Ma'juj hampir keluar. Ya'juj dan Ma'juj hampir keluar, Nabi kata. Ketika pintu-pintu Makkah dibuka, umrah mula dibuka, dan kita tengok tahun hadapan sama ada boleh buat haji atau tidak. Jika berlaku tuan-tuan, maka zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zahir hadis Nabi berkenaan dengan hadis Najat. Bumi Najat ini akan keluar tanduk-tanduk syaitan. Tak lama dah tuan-tuan, tapi kita duk takut lama lagi. Iman kita ditakut lama. Kehidupan kita ditakut lama. Masih duk ligan benda yang kita ligan daripada dulu lagi. Kita ligan duit, kita ligan populariti, kita ligan semua, kita ligan. Kita terlupa bahawa dunia ini hampir akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah kita masih syirik dengan Allah. Masih kerana selain daripada Allah, apa yang kita lafazkan tidak sama dengan apa yang kita buat. Usalli fardal maghribi 3 rak'atin lillahi ta'ala. Lidah kita mengatakan lillahi ta'ala, aku buat kerja ni lillahi ta'ala, tetapi batin kita kerana selain daripada Allah. Allah perhati, main tengok kita. Allah tengok apa yang kita buat. Yang ni yang kita takut. Zamanlah sifat zuhud ni dah tak ada di dalam diri manusia. Kita belajar zuhud, tuan-tuan. Kita kata zuhud ni tinggal di dunia. Tuan-tuan dengar apa kata Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman mengatakan kepada kita zuhud ini, dia duduk. Rahsia zuhud itu, kata Sayyidina Uthman, duduk pada kalimah zuhud itu sendiri. Zai. Pada kalimah zuhud, kata Sayyidina Uthman ibn Affan, yakni zadul iman. Orang yang ada sifat zuhud bertambah amal saleh. Zadul iman bertambah amal saleh. Hidup kita ni tuan-tuan macam putaran jam. Ada jam. Dia pusing. Dia tak berhenti tuan-tuan, pusing. Kita ada balik. Tuan-tuan perasan Jumaat, nak jumpa Jumaat. Jumaat, nak jumpa Jumaat sat. Ni bulan 11 ni, duduk tengah. Kita buat apa tuan-tuan? Tinggal sebulan setengah lagi setahun. Kita buat apa setahun ni? Umur kita setahun, kita buat apa? Umur kita yang setahun ni, kita buat apa? Kita himpun tak lagi Al-Ikhlas, himpun tak lagi selawat, himpun tak lagi tasbih, himpun tak lagi amal salat,
Kita dah buat apa setahun ni? Cari duit setahun. Penat tuan-tuan, penat. Kita lihat benda yang sama setiap tahun. Penat tuan-tuan. Penat tuan-tuan, penat. Kita hidup ini. Kerana natijahnya kehidupan kita di akhirat besok dalam keadaan yang terlalu rugi. Bukan tak boleh cari dunia, cari tapi jangan tinggal Allah. Bukan tak boleh cari duit, carilah tapi jangan tinggal Allah. Bukan tak boleh nak buat kerja, buatlah tapi jangan tinggal Allah. Allah. Setahun tak ada apa tuan-tuan dalam hidup kita. Tapi bumi mula nak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk tempat yang sama. Tak ada apa pada pandangan Allah. Pada pandangan manusia kita hebat. Tetapi pada pandangan Allah kita tidak ada nilainya. Kita tidak ada nilai pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kalimah zuhud itu, mudallid din. Semakin dia ada sifat zuhud, dia mendapat petunjuk bagi agama. Makin dia beragama, makin dia beragama, makin dia beragama. Ya, orang koi jahat. Orang koi jahat, bukan koi baik. Masyarakat semakin jahat, bukan semakin baik. Semakin jahat, semakin jahat. Bukan saya kata, tuan-tuan, Nabi kata. Nabi kata macam mana? Bada al-Islam ghariba wa sayaudu kama bada ghariba fatuba lil ghuraba. 3 kali Nabi ulang. Fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Nabi kata Islam dia mula asing sikit. Nabi kata dia akan mula balik. Dia akan kembali dalam keadaan sedikit. Lalu Nabi kata beruntunglah ghuraba itu. Nabi kata, sahabat tanya, siapa dia ghuraba ya Rasulullah? Orang baik dikelilingi orang jahat. Nabi kata orang baik punya sikit ya. Orang jahat ramai, Nabi kata. Lalu kita fikir, aku ni duduk mana? Aku duduk jahat ke aku duduk baik? Nabi kata orang baik dikelilingi oleh orang jahat. Tidakkah kita terfikir, tuan-tuan, aku duduk pihak mana? Aku duduk belah mana? Aku duduk belah baik ke? Aku duduk belah jahat? Nabi ini bohong lah, tuan-tuan. Nabi ini bohong lah. Nabi tak bohong, tuan-tuan. Zaman ni ahli ilmu yang jahat orang kaya mula jahat, orang miskin mula jahat, isteri mula jahat, suami mula jahat, jiran mula jahat, anak-anak mula jahat. Orang yang duduk tempat baik pun jahat. Kita duduk dalam masjid bergaduh sama-sama kita. Padahal masjid ni tempat baik. Orang yang berada di pondok-pondok jahat.
bergaduh dalam satu pondok. Munasabah tuan-tuan, orang yang hari-hari dengan ilmu, orang yang hari-hari dengan kalam Allah, mereka boleh bergaduh. Munasabah tuan-tuan. Segi ilmunya tak munasabah. Tetapi zaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia divorce. Dia mula nak sampai. Dia mula nak sampai. Ketika dia sampai zaman itu, tuan-tuan, ketika sampai saja waktu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berada belah jahat, bukan kita berada di belah baik. Macam mana? Nak tahu tak? Aku tak kata aku ramai. Akidah kita tak tepat lagi. Akidah kita tak tepat lagi. Kita nak kata kita baik. Kita mengaku dengan Allah dalam salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku, ya Allah, semua untuk Engkau. Tak ada untuk lain. Betul kan? Betul kan? Betul kan? Betul kan? Betul kan? Ketika kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah dengar tentang Allah dengar kan? Allah dengar. Ketika kita kata tu Allah dengar tentang, Allah tahu apa kita kata. Orang yang mentauhidkan Allah, tuan-tuan, ketika ia ingin mengatakan sesuatu, hatinya cukup takut dengan Allah. Ketika dia nak cakap benda tu, dia takut dengan Allah. Kenapa? Kerana ketika itu Allah dengar apa yang dia kata. Inna salati, sungguhnya semayangku, wa nusuki, segala ibadat-ibadat yang aku buat, ya Allah, semayang aku, ya Allah, ibadat-ibadat semua yang aku buat, ya Allah, wa mahyaya, dan hidup aku ni, ya Allah, wa mamati, dan mati aku, ya Allah, semua untuk Engkau. Benar? Benarkah kita bermati-mati untuk Allah atau kita bermati-mati untuk dunia? Selama kita hidup ini, kita bermati-mati untuk Allah atau bermati-mati untuk dunia? Allah tahu tak kita sebut apa? Allah dengar tak apa kita sebut apa? Allah dengar tak tentang? Ketika Allah dengar, kita bercakap di hadapan Zat yang Maha mendengar. Allah, ang tipu aku balik. Tentang bulan lepas kita semua sambut maulid. Betul tak? Sayang Nabi, sayang Nabi, sayang Nabi. Nabi tinggal kat kita apa? Nabi tinggal kat kita apa? Nabi tinggal kat kita ni apa? Apa tentang? Islam ni Nabi tinggal kat kita. Islam ni Nabi tinggal kat kita.
Apa sumbangan kita? Apa sumbangan kita dengan Islam? Kalau Nabi hidup sama Allah, Nabi tanya kepada kita, aku tinggalkan Islam ini ke apa? Aku tinggal masa aku tinggal hidup. Masa aku tinggal Islam 1400 tahun dulu cantiknya. Kalau Allah hidupkan Rasulullah itu kembali pada semua bidang. Kita nak jawab apa? Kita nak jawab apa? Nabi tanya kat kita, agama yang sudah tinggal ke 1400 tahun besar dan jawab. Jika Rasulullah tanya soalan itu kepada kita, tak nak jawab apa? Tak mampu nak jawab. Tak mampu nak jawab. Dan apa bahagian kita dalam mempertahankan Islam? Tak ada. Tak pilih Islam nak mampu ya, nak tenggelam lah. Janji hidup aku senang, aku bahagia, melainkan apa kata musannif, dal pada zuhud, iaitu dawam, istiqamah, melainkan iaitu menghendaki bahawa menerima sikit kita berhenti apa senang atasmu dan mengenalkan kepadamu pada segala fi'ilnya dan sifatnya. Siapa yang Allah Ta'ala buka jalan kat dia, maka Allah kenalkan akan fi'ilnya, sifat apa yang berlaku menunjukkan tentang Allah. Tablah ta'ala jadimu hujan dan banjir. Ada tak kita buat semayang ni? Minta Allah Ta'ala tanggung balak. Tak ada siapa nampak Allah Ta'ala. Tak ada siapa nampak Allah Ta'ala. Yang mereka tahu tangkap gambar masuk dalam Facebook. Kesian. Itu bukan caranya. Caranya apa? Ambil yang semayang, bentang sejarah semayang berkata, ya Allah, tolong angkat balik, ya Allah, yang kau berikan kepada saudara Islam kami di negeri ini. Karena yang mendatangkan hujan engkau, ya Allah. Kau turunkan hujan ini, biarlah dia berserta dengan rahmat-Mu.
bukan dengan balakmu ya Arhamar Rahimin. Tak ada siapa nak semayang. Tak ada satu masjid pun nak buat. Nak semayang hajat, minta dengan Allah, ya Allah, ya kafiyal bala, ikfina al-bala qabla nuzulihi minas sama. Orang tak pandang punya. Orang tak mau pandang kepada Allah Ta'ala. Tak apa. Besok di akhirat Allah tak akan pandang kita. Tatkala kita lupa siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai satu saat Allah akan lupakan kita. Ketika mana Allah lupa itu? Ketika kita benar-benar memerlukan Allah, Allah tak pandang kita. Yang menunjukkan atas esa zatnya, lalu kita mentauhidkan zat Allah, af'al Allah, sifat Allah. Ni dalam kitab Ta'lim Muta'lim ada, tapi di situ ulama dia sebut zikir jangan lupa, zikir kuat ingat. Di kami amal, kami minta supaya ingatan kami kuat dengan Allah Ta'ala. Tak maulah sampailah ingatan tu kuat dengan dunia, kuat dengan selain Allah. Tak salah dunia, tak salah, tapi bawalah dunia ini menjadi asbab untuk kita masuk jannah Allah. Tak salah. Biarlah semua ni selain Allah Ta'ala ini menjadi asbab supaya kita boleh ingat dengan Allah, dekat. Kawan tak salah, tapi biarlah kawan ini sabit kita jadi dekat dengan Allah. Biarlah guru yang menjaga kita ni tadi jadi asbab kita boleh dekat dengan Allah. Bukan kuih jauh. Harta yang ada kat kita kuih dekat dengan Allah. Kita tahu tu apa dah? Saya baca 3 kali. Saya baca 3 kali. Lepas tu saya ulang 3 kali. Tuan-tuan ikut sama-sama. Ni bahagian masing-masing. Allah nak bagi kita, Allah bagi. Allah tak mau bagi kita, Allah takkan bagi. Amantu billahil wahidil ahadil haq wahdahu la syarika lah wa kafartu bima siwahu. آمنت بالله الواحد الأحد الحق وحده لا شريك له وكفرت بما سواه. آمنت بالله الواحد أحد الحق وحده لا شريك له وكفرت بما سواه. Kita baca sama-sama. Amantu billahil wahidil ahadil haq وحده لا شريك له وكفرت بما سواه. آمنت بالله الواحد
wahidil ahadil haq wahdahu la syarika lah wa kafartu bima siwahu amantu billahil wahidil ahadil haq wahdahu la syarika lah wa kafartu bima siwahu. Kita minta Allah bagi kita kekuatan ingat akan Allah. Bila kita sentiasa mengingati Allah, maka Allah sentiasa mengingati kita. Uzkuruni azkurkum. Kamu ingat aku, ingat kamu. Jika sentiasa dalam hidup kita ingat Allah, waktu senang ingat Allah, waktu susah ingat Allah, Allah tak lupa. Sihat ingat dia, sakit ingat dia, dia takkan lupa dia, dia selesai. Waktu kita aman-damai ingat dia, waktu dalam balak Allah, wabak ni pun ingat dia, Allah tak tinggalkan kita. Allah tak tinggalkan kita. Allah memang tak tinggal kita. Allah tetap bagi kita rezeki. Tapi hidup kita halau kepada. Memang Allah tak cabut rezeki kita. Sebab hukama dia sebut ada beberapa perkara yang Allah tetap kurniakan kepada orang yang buat dosa. Rezeki, sihat. Orang buat dosa Allah tetap bagi. Memang Allah tak cabut. Rupanya dengan Allah bagi, dia jauh dengan Allah, dia tambah buat salah, dia makin buat salah. Tidakkah kau ketahui bahawasanya mengenalkan itu, iaitu yang dikehendaknya atasmu dan barang yang ada daripadanya, tiadalah masuk akan dia segala ilat dan afat. Wallahu alam. Tak tu tak urai 48 senyap lah. Dia rasa cukup lah dekat ni pertemuan kita. Cukup lah. Nah, kita harap dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah terima apa yang kita buat. Nah, kita harap yang Tuhan. Ya, kita harap Allah Ta'ala tak marah kat kita. Takut sangat. Takut sangat. Sebab kita ghalib banyak benar dan kita tak perasan kita ghalib. Kita ghalib banyak benar kan? Tapi tak perasan kita ghalib. Yang ni kita takut. Kita tak perasan yang kita ni jauh. Tapi kita rasa kita dekat. Kita tak perasan. Kita dah jauh. Kita rasa kita dekat. Rupanya kita jauh. Ini yang paling kita takut. Baik. Dekat ni ya, pertemuan saya dengan tuan-tuan, tolong doakan saya. Ya, saya malam ni nak balik ke Selangor. Dan insya-Allah ya, lusa saya akan bertolak ke Kuala Terengganu. Tuan-tuan tolong doa. Nah, tolong doa bagi hidup ni biar kita penat dengan Allah, supaya kita besok boleh rehat alam jannah Allah. Biar kita nak rehat tu dalam Tuhan. Saya malam ni saya minta tuan-tuan tolong doa. Minta doa, iaitu mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan madrasah yang mana Allah takdirkan saya buka satu madrasah lagi di Pantai Timur, yang mana baru tengah 2 bulan saya terima tanah.
Alhamdulillah, tuan-tuan tolong doa dalam bulan ni, kemungkinan minggu ni insya-Allah kami akan mula tegakkan surau madrasah. Tanah tu kosong tuan-tuan, seluas 4 ekar, diwakafkan oleh seorang hamba Allah. Tuan-tuan tolong doa, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan. Saya tak minta duit tuan-tuan, sebab minta duit orang marah. Saya minta doa, malam ni saya minta doa. Saya minta doa semua orang. Sebenarnya dalam hidup saya ni, orang bagi tanah kat saya ni terlalu banyak. Dia start, orang bagi 5 ekar, tapi saya tak ambil. Dia Teluk Intan 4 ekar, 3 ekar ke 4 ekar, saya tak ambil. Di Pahang 12 ekar, saya tak ambil. Di Negeri Sembilan, ada orang mesej saya baru ni, Ustaz, kalau nak buka di Melaka pun saya bagi, saya ada tanah. Dia kata saya tak mau, saya bukan nak buka sekolah. Tapi takdir Allah kata saya tak. Ketika saya terima tanah ini tuan-tuan, saya memang pekat awalnya saya tolak. Cuma saya tak mau terima, saya dah ada 2 sekolah. Tuan-tuan pun tahu kan, saya ada 2 sekolah. Nak sekolah apa lagi? Nak apa lagi? Nak buat apa lagi? Tapi saya tak boleh nak tolak ayah di pantai timur ni. Ketika satu kataan yang tuan tanah ni beritahu kat saya, Ustaz tolonglah terima. Saya tahu Allah Ta'ala tolong Ustaz. Saya percaya Allah Ta'ala tolong Ustaz. Ketika tu saya menangis tuan. Kenapa saya menangis? Saya terlupa. Ketika Allah mentakdirkan suatu perkara ke atas kita, pasti Allah telah siapkan takdirnya. Tak mungkin dia bagi kita tanah, dia tak siapkan apa yang perlu kita. Sebab itu saya percayalah. Saya percaya. Cuma saya minta doa tuan-tuan. Mudah-mudahan dalam bulan ini kita akan mula tegakkan surau kita. Surau yang saya buat tu tinggi sebelah anak tangga. Nak naik surau tu ke sebelah anak tangga. Keluasannya 100 kaki kali 80. Jadi tuan-tuan dalam doa selesai je, terus saya nak naik 2 blok asrama. Jadi tolong doa bagi, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kami. Dan jika perkara ini menjadi asbab untuk kita boleh masuk syurga Allah, kita minta Allah Ta'ala bagi kita kekuatan. Jika inilah menjadi asbab untuk kita dapat masuk syurga Allah, sebab kita orang jahat, minta Allah bagi kita kekuatan dan pertolongan. Mudah-mudahan selepas kita mati, apa yang kita buat ini menjadi amal saleh kita. Saya nak minta tuan-tuan doa. Doa. Saya tak minta harta tuan-tuan, saya tak minta duit tuan-tuan. Saya cuma minta doa. Tu Baik, takat ni saja. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kehadratmu ya Allah. Kami minta kehadratmu ya Allah. Kami mohon ihsanmu ya Arhamar Rahimin atas kami, atas istri dan anak-anak kami ya Allah.
Ampunkanlah dosa kami semua, ya Allah. Ampunkanlah dosa akan hamba-hamba-Mu dalam negeri ini dan negara ini, ya Allah. Ya Allah, jika disebabkan kesalahan dan dosa hamba-hamba-Mu, ya Arhamar Rahimin, dan juga kami, ya Allah, Engkau turunkan bala demi bala atas tempat kami, ya Allah. Kami mohon ampun, ya Allah. Kami mohon maaf, ya Allah. Ya Allah, tolonglah angkat bala-Mu ini, ya Allah, daripada bumi ini, ya Arhamar Rahimin. Kami tak kuat, ya Allah. Kami tak mampu, ya Allah. Kami tak kuat, ya Arhamar Rahimin. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami mengaku kami salah, ya Allah. Kami mengaku kami silap, ya Allah. Pimpinlah kami ke jalan-Mu yang lurus, ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau biarkan kami terus sesat, dan terus sesat, ya Allah. Kasihankanlah kami, ya Allah. Kasihankanlah kami, ya Allah. Kasihankanlah kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pimpinlah hamba-hamba-Mu ini, ya Allah. Dan jadikanlah kami semua orang baik, ya Allah. Jadikan istri kami orang baik, ya Allah. Jadikan anak-anak kami orang baik, ya Allah. Jadikan keturunan kami orang baik, ya Allah. Jadikan keluarga kami semua orang baik, ya Allah. Ya Allah, Nabi-Mu, kekasih-Mu pernah menyatakan, ya Arhamar Rahimin, sampai satu masa orang jahat ini, ya Allah, akan mengelilingi orang baik. Orang baik itu sedikit, ya Allah. Jadikan kami dalam golongan yang sedikit itu, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Isma' du'ana. Isma' du'ana. Isma' du'ana. Ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.